Okey, cikgu harap masing-masing dalam keadaan bersedialah nak belajar. Okey, jadi jomlah kita belajar sama-sama kan. Okey. Jadi kepada semua orang, kepada semua pelajar cikgu yang dah ada malam ni, kita akan tengoklah apa yang kita nak belajar ni. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, semua sihat ke? Nak dengar suara sikit, semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi okey. Madinah sihat tak? Okey, jadi kita mulakan teruslah. Okey, inilah apa yang kita nak belajar pada malam ini, iaitu tentang bab 13. Kita dah belajar dah, tapi cikgu nak recap balik. Cikgu nak recap balik tentang pengisian sebelum cikgu masuk kepada bab kita yang seterusnya, maksudnya subtopik yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada bab 13. Sebelum tu masing-masing boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey, jadi sekarang dekat sini apa yang kita nak kena belajar adalah bab 13. Bab yang terakhir dalam tingkatan 1. Maksudnya habis bab ni kamu dah boleh iktiraf diri kamu, aku dah form 2. Adeline dah ready ke nak jadi form 2? Dah. Dah, mantap. Okey, Kristina dah form 2 dah. Lepas ni form 3. Okey. Jadi kita punya bab hari ni adalah apa yang kita dah pernah belajar sebelum ni, iaitu tentang teorem Pythagoras. Okey. Kita baca doa sekejap. Sekarang baru azan baru habis. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad as-silata wal fadilah wasyarafa wad darajatan 'aliyata rafi'ah wa ba'sul maqamah mahmud allati ma'tahinnaka la tukhliful mi'ad. Okey, jadi bila orang cakap teorem Pythagoras ni untuk apa? Siapa ingat? Kristina ingat tak teorem Pythagoras ni untuk apa? Ingat? Ke tak ingat? Kira panjang. Tak ingat. Okey, pandai. Okey, nampak dah sikit tu. Okey, jadi semua bab yang kita belajar tak kisahlah daripada bab 1 sampai ke bab 13, dia mesti ada tujuan dia. Jadi kamu sendiri kena tahu, kena cari apa tujuan bab tu kita belajar. Untuk bab 13 dia ada tujuan dia, bukan saja-saja kita belajar. Tujuan yang kita belajar teorem Pythagoras dekat sini adalah untuk mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi. Panjang sisi, bila cikgu cakap panjang sisi, apa-apa yang berkaitan dengan panjang sisi mesti dia berkait dengan sesuatu bentuk. Bentuk dalam dunia ni ada banyak. Bulat, petak, segitiga, trapezium, macam-macam bentuk ada. Tapi dekat sini teorem Pythagoras dia mengkhususkan satu sahaja bentuk, iaitu bagi bentuk segitiga. Segitiga dia ada macam-macam segitiga. Dia khususkan lagi, dia kecilkan skop tu lagi, segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Macam mana segitiga bersudut tegak tu? Okey, segitiga dekat sini ada 3 jenis. Yang pertama yang cikgu tunjuk ni, segitiga bersudut tegak. Ni dia. Inilah segitiga bersudut tegak. Lepas tu segitiga macam ni. Kamu pernah jumpa dah macam ni. Dan akhir sekali segitiga macam ni. Walaupun dia berbeza-beza, nama dia tetap segitiga. Kenapa? Sebab dalam segitiga ciri-ciri paling utama untuk segitiga ada 3 bucu. Kat sini ada 3 bucu. Dekat sini ada 3 bucu. Dekat sini ada 3 bucu. Jadi semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni adalah segitiga. Sekarang ni segitiga yang kita highlight dekat sini adalah segitiga bersudut tegak.
Sekarang cikgu nak tanya, macam mana kita nak tahu segitiga tu bersudut tegak ke? Macam mana kita nak tahu segitiga bersudut tegak? Ha, siapa ingat lagi? Ha, Mia ingat tak segitiga bersudut tegak ni macam mana kita nak kenal dia? Ha, Arif ingat tak macam mana kita nak tahu mana satu segitiga bersudut tegak? Lupa dah. Jibril ingat tak Jibril? Macam mana kita nak tahu segitiga tu segitiga bersudut tegak? Tak ingat lah. Tak ingat. Okey, jadi macam mana kita nak tahu segitiga tu adalah segitiga bersudut tegak? Ada satu je hint. Ada satu je hint dekat sini. Apa hint dia? Dalam dia punya salah satu sudut, dia ada satu sudut yang menunjukkan dia adalah 90 darjah. Kalau kita tengok dekat sini, segitiga yang paling kanan sekali, dekat sini bila kamu nampak dia semua dalam keadaan curve macam ni, maksudnya tak ada satu pun segitiga tu, tak ada satu pun sudut 90 darjah. Kita tengok pula yang nombor 2 ni. Kalau kita tengok dekat sini semua membentuk curve. Semua sudut ni bentuk bulat curve macam ni. Jadi itu adalah bukan segitiga bersudut tegak. Macam mana segitiga bersudut tegak tu? Segitiga bersudut tegak dekat sini adalah salah satu sudut akan ada sudut tu bentuk dia sudut dia 90 darjah. Jadi inilah dia. Bila kamu nampak bentuk petak dekat sini, dia adalah dalam keadaan 90 darjah, maksudnya inilah segitiga bersudut tegak. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Inilah dia segitiga bersudut tegak. Cikgu recap balik. Sebab apa? Sebab cikgu nak masuk lesson kita yang baru pada hari ni. Cumanya dia berkait dengan apa yang kita belajar pada minggu lepas. Jadi cikgu kena ulang balik. Okey. Sebab apa? Sebab cikgu takut kamu lupa. Nanti kalau cikgu terus pergi, takut kamu terlupa. Okey. Jadi segitiga bersudut tegak. Mana teorem Pythagoras dia? Step nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras, step pertama dia adalah kita cari sisi terpanjang. Sisi terpanjang dekat sini dia ada nama lain dia. Nama lain bagi sisi terpanjang adalah hypotenuse. Jadi kalau kita tengok dekat segitiga bersudut tegak, sisi tu apa? Sisi ni adalah, tengok, ini adalah sisi A. Ini adalah sisi C. Ini adalah sisi B. Itu dia. Cikgu namakan dia. Maksudnya panjang A, panjang B, panjang C. Itu kita nama dia sisi. Panjang. Okey. Jadi sekarang hipotenusnya sisi yang paling panjang. Kamu rasalah dekat dalam kita punya segitiga ni, mana sisi yang paling panjang? A ke B ke C? C. Okey, C, pandai. Jadi bila kita dah agak dia C, kita dah tentukan dia C, maksudnya C mesti duduk sorang-sorang. Sama dengan kita ada lagi dua sisi. C kita dah keluarkan. Jangan lupa kamu kena keluarkan semua sisi. Jadi sekarang kita ada A dan kita ada B. Jadi kita letak A tambah B. Kemudian nak buat apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi yang cikgu tunjuk dalam petak warna biru ni, yang warna biru ni, bila orang tanya teorem Pythagoras tu apa, inilah dia teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ni dia. Ni nota dia cikgu bagi. Sebelum kita nak teruskan lesson kita lagi jauh, kamu kena faham betul-betul. Kat sini, awal kelas ni, cikgu ulang balik apa tujuan teorem Pythagoras dia. Mencari panjang sisi bagi segitiga bersudut tegak. Lepas cikgu terang tujuan dia, cikgu kenalkan balik apa tu segitiga bersudut tegak. Lepas cikgu dah kenalkan apa segitiga bersudut tegak, yang ketiga dalam slide ni, cikgu tunjuk dekat kamu macam mana nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras.
Jelas ke semua? Ada soalan nak tanya kat sini? Tak ada. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada step yang seterusnya. Dia kata mencari panjang sisi. Jadi cikgu nak tunjuk balik contoh macam mana kita nak cari panjang sisi. Okey, jadi sekarang cikgu dah pergi kepada satu step ke depan, iaitu mencari panjang sisi. Mencari panjang mencari panjang sisi. Okey. Jadi, step untuk mencari panjang sisi, cikgu ambil contoh daripada buku teks. Alamak, dia hilang pula dah. Kejap semua. Okey, cikgu ambil contoh daripada buku teks. Okey, jadi cikgu akan pergi dulu kepada soalan A. Jadi dekat sini, dia minta apa soalan dia? Dia minta cari nilai X. Maksudnya dia suruh cari panjang yang dekat X. Contoh kita pergi kepada soalan A. Soalan A dekat sini dia suruh cari berapakah panjang X tu. Nampak ke semua skrin cikgu? Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Jadi kita nak selesaikan nilai X tu, kita tengok dulu bentuk dia. Kita tengok, jangan terus keluarkan teorem Pythagoras. Jangan. Kita tengok dulu bentuk dia. Oh, bentuk dia dekat sini adalah bentuk segitiga yang ada 90 darjah. Mana 90 darjah? Ni 90 darjah. Bila dia dalam keadaan 90 darjah, jadi dekat sini barulah kamu boleh decide untuk pakai teorem Pythagoras. Itu cara dia. Jadi nak keluarkan teorem Pythagoras, yang pertama kita cari sisi yang paling panjang. Kamu semua rasa mana sisi yang paling panjang? X ke 6 ke 8? X. X. Macam mana kita tahu X tu yang paling panjang? Sebab berhadapan sudut 90 darjah. Ya, pandai. Bila kita nak cari sisi yang paling panjang, jangan nilai daripada mata. Jangan nilai dia macam, jangan tengok kat mata je. Kita kena tengok kat mana sudut 90 darjah. Oh, dekat sini sudut 90 darjah. Jadi, sisi terpanjang, kamu kena faham, sisi terpanjang adalah sisi yang berhadapan, adalah sisi berhadapan dengan 90 darjah. Ingat tu nota cikgu. Sisi terpanjang adalah sisi yang berhadapan dengan 90 darjah. Jadi sekarang tu 90 darjah dia, kita tengok depan dia. Oh, depan dia adalah X. Kita keluarkan X. Sama dengan kita masukkan lagi dua sisi, iaitu kita ada 6 dengan 8. 6 tambah 8. Ni kuasa 2. Okey. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah kita punya teorem Pythagoras. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi dekat sini kita selesaikan pakai kalkulator sahaja. Tak ada masalah pun. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa? 100. Okey, 100. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 100. Jadi punca kuasa 100 dapat berapa semua? 10. Okey, kita dapat 10 cm. Maksudnya X ni panjang dia adalah 10 cm. Jelas ke semua contoh yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey. Okey, jadi dekat sini cikgu nak kamu cuba buat. Cikgu nak kamu cuba buat soalan C. Soalan C dia sama macam A tapi dia dapat perpuluhan. Cikgu nak kamu bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, cuba buat. Jangan risau. Dah siap hantar kat cikgu dan cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia. Okey, boleh ke cuba buat? Boleh. Okey. Cuba buat. Hantar kat cikgu. Tunjuk kat cikgu yang kamu boleh jelas.
Okey. Hantar kat cikgu eh. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Bagus, pandai. Okey, kenapa cikgu bagi soalan yang ada perpuluhan? Maksudnya cikgu nak recap balik, kamu ingat tak cara perbundaran tu? Cikgu nak recap balik. Ini namanya recap. Cikgu memang nak teruskan lesson kita. Tapi sebelum cikgu nak teruskan, cikgu ambil masa sikit nak kukuhkan, nak ingatkan kamu balik tentang lesson kita pada minggu lepas. Okey. Sama-sama. Okey, jadi masing-masing cikgu bagi masa 1 minit lagi. Jibril dapat buat ke tu Jibril? Dapat. Dapat. Okey. Cepat semua sign dekat cikgu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Mia dah siap ke Mia? Dah. Dah. Madinah dapat buat tak tu? Dapat. Dapat. Okey, jadi sekarang cikgu akan selesaikan soalan C. Okey, dengar betul-betul penjelasan cikgu. Soalan C, dia minta X. X tu apa? X tu adalah panjang sisi. Panjang sisi bagi apa? Panjang sisi untuk bentuk segitiga bersudut tegak. Macam mana kita nak tahu dia bersudut tegak? Ada 90 darjah. Dia ada 90 darjah. Jadi bila dia ada 90 darjah, bermakna kita boleh selesaikan menggunakan teorem Pythagoras. Depan dia, cara nak buat teorem Pythagoras, kita cari sisi paling panjang. Rasa-rasa sisi paling panjang dekat sini X ke 9 ke 14? X. Ya, X tu yang paling panjang. Sebab apa? Sebab dia berhadapan dengan 90 darjah. Jadi kita keluarkan X sama dengan kita masukkan pula 2 baki sisi, iaitu 9 dengan 14. Jadi kita letak 9 tambah 14. Kemudian apa? Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah kita punya teorem Pythagoras. Lepas tu selesaikan menggunakan step yang sama, menggunakan kalkulator. Untuk siapa-siapa yang ada masalah dalam tekan kalkulator, bagi tahu cikgu awal-awal biar cikgu boleh ajar. Cara nak guna kalkulator bukan kita main guna je,
dia ada skill dia. Okey, jadi sekarang 9 kuasa 2 kita tekan tambah 14 kuasa 2. Cuba kamu tekan 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 dapat berapa? 277. Pandai, 277. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 277. Okey, kalau kamu tekan kalkulator punca kuasa 277, kamu akan dapat dalam keadaan perpuluhan. Dan dia panjang jawapan dia. Jadi macam mana? 16.643316 panjang. Nak apa macam mana ni? Bila dia cakap 2 tempat perpuluhan. Jadi kamu tengok dekat titik perpuluhan, kamu gerakkan 2 ke belakang. 1, 2. Lepas tu buat palang, lepas tu tengok nombor belakang. Macam mana nak tengok nombor belakang ni? Dia ada, kita pakai teknik perbundaran. Siapa-siapa yang terlupa boleh salin. Teknik perbundaran ni macam mana? Kalau nombor tu adalah nombor 0, 1, 2, 3, 4, kamu tak perlu tambah 1. Kalau nombor dia terdiri daripada 5, 6, 7, 8, 9, kat sini kamu perlu tambah 1. Ini sahaja nota untuk perbundaran. Jadi kalau tengok dekat belakang dia 3, rasa-rasa kena tambah 1 tak dekat 4 ni? Tak perlu. Iya, pandai. Jadi jawapan dia adalah 16.64. Inilah jawapan X kita. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu dah selesaikan soalan A dan C. Ni recap. Recap ni masa kita ingat balik. Okey, seterusnya cikgu masih lagi bahagian recap. Okey, sekarang cikgu nak cari kepada B. Cikgu nak selesaikan soalan B. Okey, sekarang kita tengok X. Mencari nilai X. Dan X ni dia berada dalam bentuk segitiga bersudut tegak. Step pertama, tak ada step lain. Step pertama, keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Ini 90 darjah. Kita tengok yang depan 90 darjah 25. Jadi kita keluarkan 25. Sama dengan masukkan lagi dua sisi 7 dengan X. Ikut kamu letak 7 tambah X ataupun X tambah 7. Dua-dua betul. Jadi dekat sini cikgu letak 7 tambah X. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu sahaja. Inilah teorem Pythagoras dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Apa beza soalan B dengan A dan D tadi? A dan C tadi? Beza dia adalah dekat soalan A dengan C, X tu menjadi yang paling panjang. Sekarang beza dia dekat B, X ni bukan lagi yang paling panjang. Jadi kita nak cari X, kita hanya tambah satu step sahaja. Macam mana? Dekat sini kita ambil 7, kita nak cari nilai X, kita pindahkan 7 tu ke sebelah. 7 tu dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif. Jadi sekarang 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Kita tekan kalkulator dapat berapa? Kita tekan. 576. Okey, 576. X tu kuasa 2. Kuasa 2 pula pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Jadi dekat sini kita tekan punca kuasa 576. Dapat berapa semua? 24. Iya, 24. Maksudnya X ni panjang dia adalah 24 cm. Itu cara untuk mencari panjang dia. Jelas ke contoh yang cikgu bagi ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat B, cikgu nak masing-masing cuba buat D. Jawapan yang kamu akan dapat adalah jawapan dalam perpuluhan. Cikgu nak kamu bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, boleh cuba buat dan hantar pada cikgu.
Okey, bagus. Pandai. Okey, baik. Kristina, boleh buat ke tu Kristina? Boleh cikgu. Okey. Okey, pandai Adlin. Okey, cikgu bagi 2 minit Cuba selesaikan semua. Okey, bagus. Okey, siapa-siapa yang ada masalah boleh bagi tahu cikgu Alamak, silap tu. Nanti cikgu tunjuk Okey, 1 minit lagi. Jibril, boleh buat tak tu Jibril? Boleh. Okey, buat semua. Cikgu tengah tengok ni. Baik, salah tak apa, cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Okey, bagus. Pandai Kristina, pandai Adlin. Okey, hantar kat cikgu. Ilman, Ilman dapat buat tak Ilman? Dapat. Dapat. Ummu Atiyah ada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah boleh dengar suara cikgu? Ummu Atiyah lag Okey. Jadi sekarang cikgu bagi peluang lagi untuk mencuba. Cuba je tahu, cuba je cikgu akan tunjuk. Okey, jadi sekarang dekat sini habis dah masa, cikgu akan tunjukkan jawapan bagi soalan D. Okey, jadi masing-masing boleh proceed kepada soalan D. Untuk soalan D dekat sini kita keluarkan dulu dia punya teorem Pythagoras. Jadi bila kita nak keluarkan dia punya teorem Pythagoras, kita tengok sudut 90 darjah. Oh, ni dia sudut 90 darjah. Depan sudut 90 darjah ada 1.2. Maksudnya kita tulis 1.2. Sama dengan masukkan lagi dua sisi, 1.0 tambah X. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Nah, bila orang tanya apa tu teorem Pythagoras, inilah dia punya teorem Pythagoras. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, habis dekat sini. Kita nak cari nilai X. Bila kita nak cari nilai X1 ni, kita kena pindah. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan X tu duduk sorang-sorang. Jadi macam mana? 1.2 kuasa 2, 1 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi
negatif. Kita tekan kalkulator 1.2 kuasa 2 tolak 1.0 kuasa 2. Kamu tekan elok kalkulator tu, kamu akan dapat 0.44. Sampai sini semua jelas ke sampai sini? Boleh ke? Boleh faham sampai sini? Faham. Okey. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 2. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan panjang 0.663324. Nak ambil sampai mana? Kalau soalan mention 2 tempat perpuluhan, kita punya titik, kita gerakkan 1, 2. Kita gerakkan 2 kali. Sebab apa? Sebab dia nak 2 tempat. Kemudian buat apa? Buat palang, maksudnya kamu nak stop sampai situ. Tapi tak boleh nak stop je. Kamu tengok nombor belakang palang. Nombor dia nombor 3. Nombor 3 kena tambah 1 ke tak? Cikgu nak tanya. Tak. Jadi jawapan dia 0.66. Inilah jawapan kita punya X. Bila orang tanya, itulah dia X adalah sama dengan 0.66 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah untuk kita punya recap. Macam biasa, cikgu ada mention dalam grup. Cikgu nak buat untuk penjelasan untuk homework. Jadi masing-masing boleh buka homework, tengok jalan kerja yang kamu buat dengan yang cikgu buat. Comparekan. Comparekan. Kalau ada salah, ada nak tanya cikgu, bagi tahu cikgu. Okey, boleh ke cikgu terus kepada homework? Boleh. Okey, jadi untuk homework, dekat bahagian homework ni, untuk soalan-soalan homework adalah soalan yang dunia nyata. Maksudnya, soalan homework ni cikgu suruh kamu buat supaya kamu boleh kaitkan keadaan nyata, keadaan yang terkini. Jadi sekarang macam mana nak kaitkan ni? Cara dia adalah kita baca soalan tu elok-elok. Okey, jadi cikgu akan baca soalan ni. Kamu boleh tanya cikgu soalan kalau ada tak faham. Salin. Siapa yang tak buat, salin. Siapa yang nak buat, cek. Seorang pekerja pembinaan ingin meletakkan sebuah tangga yang panjangnya 2.6 meter. Maksudnya apa? Maksudnya yang 2.6 ni adalah maklumat untuk dia punya tangga. Okey, pada satu dinding tegak bagi membuat kerja-kerja pembinaan. Kedudukan kaki tangga. Mana kaki tangga? Ini dia kita punya kaki tangga. Ini adalah kita punya kaki tangga. Dari kaki tangga tadi, dia diletakkan jarak 0.5 meter daripada dinding. Oh, ini adalah dinding dia. Jadi dekat situ kita boleh nampak situasi dia. Okey, jadi dia punya jarak dekat sini adalah 0.5 meter. Kirakan ketinggian mencancang hujung tangga. Ni adalah hujung tangga. Ni adalah hujung tangga sampai kepada dia punya lantai. Mana lantai? Lantai ni kalau kamu nampak ni, inilah lantai dia. Itu adalah lantai dia. Semua jelas ke situasi daripada soalan ni? Boleh faham? Boleh. Jadi bila kita nak selesaikan guna teorem Pythagoras, keluarkan maklumat ni, bentukkan segitiga yang tak ada apa-apa kacau. Jadi dekat sini kita bentukkan satu segitiga yang lain. Okey. Jadi dekat sini kita nampak ini sudut 90 darjah dia. Jadi dekat sini panjang 2.6 meter dan dekat sini panjang dia 0.5 meter. Dan akhir sekali ini adalah X meter. Jadi kamu rasa boleh tak nak cari X tu? Boleh ke nak cari X tu? Boleh ke kalau cikgu nak cari X guna teorem Pythagoras? Boleh. Dia macam tadi yang kita buat, yang antara B dengan D ni. Jadi sekarang nak guna teorem Pythagoras, kita tengok mana sudut 90 darjah, depan dia 2.6. Kita keluarkan 2.6. Sama dengan kita ada 0.5 tambah dengan X.
Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Nak cari nilai X. 0.5 pindah ke sebelah macam tadi. Jadi tak susah pun soalan ni. Jadi sekarang 2.6 kuasa 2, 0.5 tu positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator 2.6 kuasa 2 tolak 0.5 kuasa 2. Kita dapat 6.51 sama dengan X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Jadi dekat sini kita tekan dan bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Kita akan dapat X sama dengan 2.55 meter. Jelas ke semua? Untuk soalan A boleh faham? Boleh. Okey. Maksudnya tinggi hujung tangga yang diletakkan kepada dinding X ni tinggi dia adalah 2.55 meter. Kamu jangan bayangkan tangga yang buka macam ni. Dia bukan tangga yang buka macam tu. Dia tangga yang ada straight macam tu sahaja. Dia tangga yang straight macam tu je. Dia tangga macam ni. Dia tangga macam tu. Ada soalan ke nak tanya dekat soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Ilman jelas ke untuk soalan A? Jelas. Okey, habis dah soalan A. Okey, seterusnya dekat sini cikgu nak pergi pula kepada soalan lain. Cikgu akan pergi kepada soalan B. Cikgu pergi pula soalan B. Ini real life situation. Real life situation maksudnya keadaan sebenar dia. Okey, kita pergi kepada soalan B. Seorang tukang perabot ingin membina sebuah meja berbentuk segi 4 tepat. Mana meja segi 4 tepat? Oh, ini dia meja segi 4. Ini segi 4. Apa maksud segi 4 tepat? Segi 4 tepat maksud dia adalah sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah. Sebab itulah dia cakap segi 4 tepat. Yang mana panjang permukaan ialah 15 meter. Maksudnya ini adalah maklumat dia punya panjang. Okey. Lebarnya pula maksudnya ini adalah dia punya lebar. Sekarang cari panjang perpenjuru meja tersebut. Jadi dekat sini yang warna hijau yang cikgu keluarkan ni, ini adalah maklumat untuk perpenjuru. Jelas ke semua cara cikgu keluarkan maklumat satu-satu? Jelas. Okey. Jadi dekat sini kita nak dapatkan jawapan dia, kita keluarkan segitiga yang baru. Kita nak lagi jelas. Okey. Jadi dekat sini ni 90 darjah, nampak ni 90 darjah dia. Panjang dia dekat sini adalah 15 meter. Panjang dia dekat sini adalah 8 meter. Panjang dekat sini perpenjuru. Bila ada dalam matematik, kita tak tahu nilai dia, kita kena gantikan dia dengan apa? Siapa ingat lagi? Ya, kita gantikan dia dengan huruf. Ikutlah kamu nak ambil huruf A, B, C, D, E sampai Z. Ikutlah. Tapi dekat sini cikgu ambil huruf X. Sekarang, rasa-rasa dekat soalan ni, cikgu dah keluarkan sampai sini. Boleh ke kita nak selesaikan dia guna teorem Pythagoras? Boleh. Boleh. Jadi ini 90 darjah. Tengok. Jadi step pertama keluarkan dia punya teorem Pythagoras. Ini 90 darjah. Keluarkan sisi yang paling panjang. Sisi paling panjang tu kat mana? Yang duduk depan 90 darjah. Jadi ini 90 darjah depan dia. Oh, depan dia adalah X. Jadi X tu duduk sorang-sorang. X kita dah keluarkan dah. Sama dengan kita ada lagi dua sisi 8 dengan 15. Kita kena masukkan. Kamu boleh letak 8 tambah 15 atau 15 tambah 8. Itu terserah. Yang paling penting kat sini, yang paling panjang tu kena duduk sorang-sorang. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ada jelaskah sampai sini? Boleh faham? Boleh. Inilah teorem Pythagoras dia.
Jadi daripada sini kita tekan kalkulator 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Kita dapat berapa? Cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 289. Okey, 289. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia jadi punca kuasa. 289. Punca kuasa 289 dapat berapa? 17. 17. Maksudnya daripada teorem Pythagoras ni kita boleh dapatkan panjang perpenjuru meja ni. Panjang perpenjuru meja ni adalah 17 meter. Cikgu, kenapa cikgu cakap meter? Kenapa bukan sentimeter? Sebab dekat sini dia pakai meter dengan meter. Jadi jawapan dia pun kena dalam meter. Okey. Ada soalan ke nak tanya dekat sini? Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Salin ambil gambar, salin kemas-kemas, salin elok-elok yang cikgu tunjuk ni. Dia nak tanya cikgu soalan ke dekat soalan B ni? Tak ada. Okey, Kristina jelas Kristina? Jelas. Okey, Jibril jelas ke Jibril untuk soalan B? Jelas. Okey. Habis dah soalan A cikgu dah jawab, soalan B cikgu jawab. Ada lagi 2 soalan. Homework tak banyak pun, 4 soalan je. Jadi cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Okey. Jadi cikgu akan ambil soalan ni, cikgu akan pergi dekat muka surat sebelah. Kejap cikgu susun bagi kemas. Cikgu susun bagi kemas. Okey, kejap cikgu tengah susun. Okey, jadi semua jelas ke yang dekat depan cikgu tunjuk ni? Boleh nampak? Boleh. Okey. Suilin. Suilin tu apa? Siapa tahu suilin tu apa? Suilin tu apa? Suilin tu apa? Nama orang. Ya, pandai. Suilin tu nama orang. Ada yang tanya cikgu, suilin tu apa? Cikgu pun jeng nak jawab. Okey, suilin nak bina sebuah layang-layang. Inilah dia punya layang-layang. Jadi, cikgu keluarkan satu-satu. Inilah dia punya layang-layang. Okey, rangka layang-layang tu dia guna lidi kelapa. Apa maksud rangka layang-layang ni? Ni dia punya rangka layang-layang. Rangka layang-layang ni yang tengah-tengah tu. Ini dia punya rangka yang cikgu pekatkan pakai warna hitam. Okey. Jadi kalau layang-layang ni cikgu nak tanya kamu, panjang PS sama tak panjang RS? Kalau kita nak buat layang-layang, kita nak kena pastikan panjang PS sama dengan RS ataupun PS lagi panjang ke RS lagi panjang? Cikgu nak tanya. Sama. Ya, dia kena sama. Maksudnya PS mesti sama panjang dengan RS. Kamu nak buat layang-layang kena pastikan panjang kiri dengan kanan sama. Cuba kamu bayangkan kapal terbang. Kapal terbang ada sayap dia sebelah tu panjang. Sengitlah kapal terbang tu. Sama juga dengan layang-layang. Kalau layang-layang kamu salah adjust, kamu terbuat kanan tu lagi panjang, percayalah cakap cikgu, layang-layang kamu akan bengkok, tak terbang pun. Dia akan terus sengit ke sebelah. Jadi kita kena pastikan bila kita buat layang-layang PS sama panjang dengan RS. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bila kita nak buat layang-layang juga, adakah QP kena lagi panjang daripada QR ataupun dua-dua sama panjang? QP dengan QR ni, QP dan QR kena sama panjang ke tak? Kalau kita nak buat layang-layang. Sama. Ya, kita kena bagi dia sama panjang. Maksudnya dekat situ samalah panjang dia. Saja cikgu nak tunjuk dekat situ. Sampai situ dulu, jelas ke semua? Boleh faham?
Boleh. Cikgu kena terangkan dulu ciri layang-layang tu baru cikgu jawab soalan. Okey, sekarang kita tengok rangka, maklumat rangka. QS adalah sama dengan 60 cm. Maksudnya daripada Q kita bawa dia pergi kepada S, panjang dia adalah 60 cm. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita baca pula soalan yang seterusnya. Kita baca pula soalan yang seterusnya. Jika panjang rangka layang-layang P ke R dan ST. Kita baca elok semua. P ke R dan ST. Daripada P ke R. Panjang dia 35. Jadi cikgu buat 35. Kemudian dia cakap apa? S ke T? ST adalah 15. ST adalah 15. Cari perimeter layang-layang tersebut. Jadi dekat sini dia tak bagi pun maklumat dekat luar tu. Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Macam mana kita nak cuba selesaikan ni? Cikgu nak tanya kamu. Kata ni tak tajuk teorem Pythagoras. Mana teorem Pythagoras dia? Okey, cikgu tunjuk kat depan. Jadi, dekat sini kita nak dapatkan rangka layang-layang. Rangka dah dapat. Kita nak dapatkan perimeter layang-layang. Kita kena dapatkan panjang semua yang warna hitam cikgu pekatkan ni. Kena ada panjang Q ke P, kena ada panjang P ke S, kena ada panjang S ke R, kena ada panjang R ke Q. Barulah kita dapat nilai perimeter. Sampai situ dulu. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Okay. Jadi dekat sini mana teorem Pythagoras dia? Kita nampak dekat sini ada 4 segitiga bersudut tegak. Ada 4 segitiga bersudut tegak. Jadi kamu boleh aplikasikan teorem Pythagoras tu pada soalan ni. Kenapa? Sebab kita nampak segitiga bersudut tegak tu. Jadi kat sini cikgu tunjukkan. Okey, kat sini cikgu tunjukkan pada yang cikgu lorekkan warna merah tu. Cikgu keluarkan satu segitiga yang warna merah tu. TSR. Okey, ini T, ini T, ini S, dan ini R. Ini 90 darjah. Jadi kita nak dapatkan yang warna hijau ni dia dah bagi tahu TS tu 15. Jadi cikgu letak dia 15. Kemudian T ke R. Daripada P ke R adalah 35. Macam mana cikgu nak dapat T ke R? Cikgu nak tanya kamu. Macam mana kita nak dapat panjang T ke R? Kalaulah P ke R 35. Ada yang tahu ke? Adli, macam mana nak dapat panjang T ke R? Tak tahu? Tak. Okey. Sekarang layang-layang ni macam cikgu cakap, dia kena sama panjang. Maksudnya panjang dekat sini PT sama panjang dengan TR. Jadi daripada kalau dia cakap PR tu 35, bila kita nak cari T ke R, jadi kita kena bahagi 2. Jadi dekat sini T ke R kita bahagi 2, 35 bahagi 2. 35 bahagi 2, kita dapat jawapan dia 17.5. Maksudnya panjang dekat sini adalah 17.5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Tu cara dia. Ingat, bentuk layang-layang semua kena sama panjang. Jadi, dekat sini kita boleh cari pakai teorem Pythagoras. Ini 90 darjah kita. Depan 90 darjah adalah RS. Jadi kita keluarkan RS. Sama dengan, ada lagi 2 sisi. 17.5 dengan 15. 17.5 tambah 15. Kemudian, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah dia punya teorem Pythagoras.
Inilah dia punya teorem Pythagoras. Jelas ke sampai situ semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 17.5 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 531.25. Kuasa 2 pindah ke sebelah jadi punca kuasa 2. Dekat sini kamu tekan, dapatkan 2 titik perpuluhan, kamu dapat 23.05. Maksudnya panjang R ke S adalah 23.05. Jelas ke semua? Boleh faham dekat situ? Boleh. Jadi bila panjang R ke S 23.05, maksudnya panjang P ke S adalah 23.05 juga. Sebab apa? Sebab dia mempunyai nilai panjang yang sama. Okey, alright tak alright semua? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, maksudnya bila cikgu suruh cari parameter, cikgu dah dapat dua nilai tau, PS dengan RS. Sekarang cikgu nak cari QR. Cikgu cari bentuk segitiga bersudut tegak. Jadi dekat sini cikgu highlightkan yang ni. Cikgu highlightkan yang warna biru ni. Okey, cikgu keluarkan dia punya segitiga. Ini adalah kita punya segitiga. Cikgu nak bagi kamu nampak je, itu je. Okey. Okey, ini Q. Okey, ini Q. Okey, ini R. Okey, ini R. Dan akhir sekali ini T. Jadi kita letak T. Panjang T ke R, kita dah dapat tadi, kita bahagi 2, 17.5. Kita dapat 17.5. Ini sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah. Cikgu nak tanya kamu, macam mana cikgu nak dapat panjang QT? Mia, macam mana cikgu nak dapat panjang Q ke T? Kalau panjang Q ke S 60, panjang T ke S 15, macam mana cikgu nak dapat panjang Q ke T? 60 tolak 15. Ya, pandai. Jadi dekat sini ambil 60 tolak 15. 60 tolak 15, kamu akan dapat jawapan dia 45. Jadi panjang QT adalah 45. Jadi dekat sini kamu boleh guna teorem Pythagoras. Ini sudut 90 darjah, depan dia QR. QR sama dengan masukkan lagi dua sisi itu 45. 45 tambah 17.5. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Bila orang tanya mana teorem Pythagoras, inilah kita punya teorem Pythagoras. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi dekat sini kita tekan 45 kuasa 2 tambah 17.5 kuasa 2. Kita dapat 2331.25. QR kuasa 2, cikgu terus pindahkan punca kuasa 2. Dekat sini bila kita tekan punca kuasa 2, QR adalah sama dengan 48.28. Maksudnya apa? Dari sini kita dapat panjang QR adalah 48.28. Jadi panjang QR sama dengan QP. Maksudnya dekat sini pun 48.28. Jelas ke semua yang cikgu buat tu? Boleh faham macam mana cikgu dapat tu? Boleh. Ada soalan ke nak tanya cikgu? Rania ada soalan nak tanya cikgu, Rania? Tak ada. Okey, jadi sekarang dia suruh cari perimeter tau. Bila dia suruh cari perimeter, cikgu nak buat macam mana semua? Tambah. Ya, kita kena tambahkan 23.05 tambah 23.05 tambah 48.28 tambah 48.28 sama dengan. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator sebiji macam cikgu tunjuk dekat situ. Jadi cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa?
Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa perimeter dia? Christina dapat berapa perimeter dia? Adlin dapat berapa Adlin? Tak dapat ke? Jibril dapat berapa Jibril perimeter? Ke tengah tekan kalkulator? 142. Okey, jawapan dia adalah 142.66. Inilah jawapan dia punya perimeter. Jadi tengok betul-betul satu-satu. Ini segitiga yang warna merah cikgu keluarkan. Ini adalah segitiga yang warna biru cikgu keluarkan. Cikgu susun tu sebenarnya kalau kamu nampak serabut sebenarnya cikgu susun. Cikgu harap je lah sampai sini. Ada soalan ke nak tanya cikgu sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak tanya Rania. Rania ada soalan ke sampai sini? Tak ada. Mia ada soalan ke Mia? Tak ada. Okey, Arif ada soalan ke Arif? Tak dengar. Okey, Jibril ada soalan ke sampai sini? Tak ada. Okey, habis dah. Okey, jadi dekat sini cikgu teruskan kepada soalan D. Cikgu teruskan kepada soalan D. Okey, jadi macam cikgu bagi tahu ini adalah homework tau. Ini adalah homework. Jadi yang pening macam mana cara nak buat, boleh tengok kat depan. Yang dah siap, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan, comparekan jawapan kita. Okey, boleh ke semua cikgu nak mula buat soalan D? Boleh. Okey, jadi dekat soalan D, cikgu baca dulu Terdapat dua bangunan tegak. Mana bangunan? Ini dia bangunan dia. Ni bangunan. Ini pun adalah bangunan. Ada orang cakap tak nampak bangunan. Okey, itu bangunan. Jadi dengan ketinggian 30 dan 37. Bangunan yang pertama 30. Bangunan yang kedua 37. Okey. Jarak antara dua bangunan. Maksudnya dekat sini jarak antara dua bangunan adalah 16 meter. Seutas tali kabel. Mana tali kabel? Ini yang warna hijau ni. Warna biru ni. Tu tali kabel dia. Jadi tali kabel dihubungkan antara kedua bangunan tu. Hitungkan panjang tali kabel tersebut. Okey, cikgu bagi kamu masa. Ada idea tak cara nak selesaikan ni? Ummu Atiyah, ada tak idea Ummu Atiyah nak selesaikan soalan ni? Ada. Ada, bagus. Okey, cikgu nak tanya Ilman. Ilman, ada tak idea nak selesaikan soalan D ni? Ada. Okey. Cara dia. Untuk siapa-siapa, apa maksud cikgu ada idea dan tak ada idea? Ada idea bermaksud kamu boleh nampak segitiga bersudut tegak. Tak ada idea maksudnya kamu tak nampak segitiga bersudut tegak tu. Apa maksud cikgu? Okey, sekarang ni kabel dia. Jadi daripada kabel mana ada segitiga bersudut tegak? Ada. Cikgu bawa dia naik atas. Jarak ni dekat bawah. Cikgu bawa dia naik ke atas. Cikgu bawa dia ke sini. Dan cikgu akan dapat inilah dia punya segitiga bersudut tegak. Cikgu keluarkan segitiga bersudut tegak cikgu. Cikgu keluarkan segitiga bersudut tegak. Yang paling panjang ni adalah dia punya kabel. Ini 90 darjah. Jarak ni 16 meter. Maksudnya sini pun adalah 16 meter. Persoalan sekarang, rasa-rasa berapa meter dekat sini? Macam mana cikgu nak tahu berapa yang dekat warna merah ni? 37.30. Ya, betul. Jarak yang warna merah ni adalah kita dapat daripada 37 tolak 30.
37 tolak 30, kamu dapat 7 meter. Jadi inilah segitiga bersudut tegak. Jadi bila ada panjang sisi yang kamu tak tahu dan dia dalam segitiga bersudut tegak, maksudnya kamu boleh guna teorem Pythagoras. Cara dia daripada sudut 90 darjah yang paling panjang kabel. Takkan nak letak kabel. Jadi bila ada satu panjang kita tak tahu, kita gantikan dia dengan apa semua? Huruf. Ya, kita gantikan dia dengan huruf. Jadi cikgu letak dia X. Jadi cikgu keluarkan X sama dengan ada 7, ada 16. 7 tambah 16. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu cara dia. Jadi sekarang kita tekan sahaja kalkulator. Bila orang tanya mana teorem Pythagoras? Inilah teorem Pythagoras. 7 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 305. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita dapat punca kuasa 305. Kita tekan kalkulator. Ambil 2 titik perpuluhan. Kita dapat 17.46. Jelas ke semua soalan D? Jelas. Okey, bagus. Jibril macam mana Jibril? Jibril boleh follow lagi ke lesson kita malam ni? Boleh. Okey. Habis dah. Habis dah. Okey. Jadi cikgu nak masuk dah. Benda baru dah. Kita nak belajar benda baru dah. Cikgu nak habiskan terus bab ni. Tapi cikgu nak buat rumusan sekejap Cikgu dah ada rumusan, dah ada. Ni untuk yang ni. Okey, jadi dekat sini awal-awal kelas cikgu susun tahu lesson cikgu. Kamu kena tengok betul-betul. Awal-awal kelas cikgu terangkan tujuan teorem Pythagoras. Dan cikgu tunjukkan macam mana nak keluarkan teorem Pythagoras. Ni awal-awal kelas. Kemudian cikgu teruskan kelas cikgu. Cikgu tunjukkan pula cara nak cari panjang sisi guna teorem Pythagoras. Ni apabila X, maksudnya panjang yang kita tak tahu menjadi paling panjang, A dan C. Tengok contoh A dan C. Kemudian cikgu masih lagi teruskan untuk mencari panjang sisi. Cuma beza dia dekat sini adalah X tu bukan yang paling panjang. Soalan B dan D. Bila kukuh kat situ, konsep untuk cari panjang sisi itu dah kukuh. Jadi cikgu teruskan kepada kita punya homework. Soalan homework kita berbentuk statement. Jadi cikgu terang satu-satu. Ini soalan A, ini soalan B, ini soalan C, dan ini soalan D. Ada 4 soalan dah cikgu terangkan. Total soalan kita dah buat 8 soalan. Okey. So far boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Madinah macam mana Madinah? Boleh follow lagi? Madinah boleh follow lagi ke Madinah? Okey, baik. Okey, sekarang cikgu pergi kepada akas teorem Pythagoras. Apa akas tu? Okey, akas tu cikgu akan tunjuk. Akas ni maksudnya dia terbalik. Tapi tak apalah yang tu. Cikgu akan tunjukkan apa yang kita nak belajar sekarang. Kita nak belajar sekarang, masing-masing boleh tengok nota cikgu. Boleh tengok nota cikgu. Yang kita nak belajar sekarang adalah kita nak kenal segitiga. Yang kita nak belajar sekarang ni adalah cara kita nak mengenal segitiga. Cara mengenal jenis segitiga. Jadi macam yang cikgu bagi tahu semua, segitiga ada 3 jenis. Dia ada 3 jenis. Kalau segitiga bersudut tegak, cikgu dah tunjuk dah. Tadi semua pasal segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga yang ada 90 darjah. Ni segitiga bersudut tegak. Ini C, ini A, ini B. Cikgu harap jelas lah. Ini segitiga bersudut tegak. Nama Melayu dia, bahasa Inggeris dia
right angle triangle. Okey. Kemudian cikgu kenalkan pula segitiga bersudut tirus. Apa maksud segitiga bersudut tirus? Okey, kamu tengok dekat kedudukan A dan B, cikgu kekalkan, cikgu kekalkan. Jadi dekat sini A dan B lagi besar daripada C. Maksudnya ini adalah segitiga bersudut tirus. Tengok ni, A dia masih belah kiri. Jadi cikgu buat ni A dia, sama juga belah kiri. B dia masih belah bawah, masih belah bawah. C dia masih di sini. C dia masih di sini. Jadi keadaan ni adalah kita panggil segitiga bersudut tirus. Apa maksud tirus? Dia muncung. Macam orang merajuk. Macam orang merajuk. Tak kisahlah perempuan ke lelaki merajuk. Mulut dia muncung. Mana muncung? Ni dia muncung kat sini. Dia macam okey ni cara nak kenal dia. Dia dalam keadaan muncung. Okey, jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey. Kalau dekat sini dia berbentuk 90 darjah. Kalau yang terbaru yang kita panggil sudut cakah. Sudut cakah ni C tu dia terlebih panjang. Okey, cikgu buat. Okey, ni C dia. Okay, cikgu tukar warna. Okey, ini C dia. C dia terlebih panjang. Maksudnya A dengan B dia tak dapat kecap. Dia tak dapat jadi 90 darjah. Jadi dekat sini ini A dia masih di kedudukan yang sama. Ini A dia dan ini B dia dan ini C dia. Kedudukan A dan B, C tu cikgu tak ubah. Jadi apa maksud cakah ni? Cakah ni maksudnya dia terbuka. Dia terbuka. Dia terbuka. Dia mencakah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil obtuse. Jadi itulah perbezaan antara ketiga-tiga segitiga ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Dia ada 3 jenis. Jadi cara nak check ni macam mana cikgu? Cara nak check ni. Cikgu akan pergi. Sabar. Cikgu akan pergi. Cumanya cikgu nak bagi tahu dulu dekat sini. Yang dalam dunia ni ada 3 jenis segitiga. Yang ini segitiga bersudut tegak. Bila? Bila yang berhadapan dengan sini 90 darjah. Okey. Yang ini pula. Muncung. Bila muncung? Bila yang berhadapan dengan C ni adalah dia kurang dari 90 darjah. Apa maksud dia? Maksudnya nilai dia 80, 70, 60, 50 dia bawah daripada 90 darjah. Itu maksud dia muncung. Ini C yang berhadapan dengan C. Okey, dan yang terakhir, apabila dia bersudut cakar, sudut dia lagi besar daripada 90 darjah. Maksudnya sudut dia jadi 100, 110, 120 dan makin besar, makin besar. Jadi sudut tu, daripada sudut kita boleh nampak, kita boleh tentukan dia segitiga jenis apa. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi yang cikgu nak ajar malam ni adalah cara menentukan jenis segitiga berdasarkan teorem Pythagoras. Cikgu tak nak sentuh pun pasal sudut. Cikgu tak nak sentuh pun pasal sudut. Cikgu nak ajar kamu satu je, iaitu teorem Pythagoras. Daripada teorem Pythagoras, kita boleh tentukan dia punya jenis segitiga. Okey, boleh ke cikgu nak mula tentukan jenis segitiga menggunakan teorem Pythagoras? Boleh. Boleh. Okey, baik. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Okey, kejap semua cikgu susun. Okey.
Okey, yang tadi awal-awal kelas tadi kita cari nilai panjang sisi. Sekarang yang kita nak buat adalah nak tentukan dia jenis segitiga apa. Okey, apa tips dia dekat sini? Satu je tips dia dekat sini. Nilai C mesti adalah nilai terpanjang. Nilai C mesti adalah nilai terpanjang. Okey, cuba kamu tengok dekat soalan ABC tu. Mana satu yang paling panjang? 9 ke 40 ke 41? 41. Kita keluarkan 41. Sama dengan ambil 9 dengan 40, kamu boleh je buat 9 tambah 40, 40 tambah 9, betul. Tak kisah yang tu. Jadi kat sini cikgu buat 40 tambah 9. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi daripada sini, kita just tekan sahaja kalkulator. Cara dia, 41 kuasa 2. Masing-masing tekan kalkulator, 41 kuasa 2 dapat berapa? 1681. Okey, 1681. Sekarang, dekat sini tekan pula kalkulator, 40 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Dapat berapa semua? 1681. Yes, 1681. Jadi, bila dia sama nilai panjang kiri, nilai dekat belah kiri dengan kanan adalah sama, maksudnya ini adalah segitiga bersudut tegak. Itu cara dia. Itu cara kita nak tentukan pakai teorem Pythagoras. Maksudnya kita tak payah pandang sudut-sudut. Kita tengok kalau dia sama kiri dengan kanan, dia adalah bersudut tegak. Kalau dia lagi kecil dekat sini, dia adalah bersudut tirus. Kalau C tu lagi besar, dia adalah bersudut cakah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi dengan teorem Pythagoras ni bukannya kita boleh cari panjang sisi je. Kita boleh tentukan juga dia punya jenis segitiga. Habis dekat situ. Okey, sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan A. Cuba buat soalan A. Cikgu tunggu. Jawab jalan kerja dia tak panjang tu. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, siap hantar kat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu. Bagi tahu cikgu ni segitiga apa. Adlin boleh buat ke tu Adlin? Boleh. Okey.
Kristina dapat tak tu? Kristina dah hantar. Kita kena bagi tahu dia. Dia segitiga apa? Jibril dapat ke Jibril? Tengah mencuba lagi ke? Ya. Okey, baik. Maka KMN, bukan segitiga sudah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan, cikgu akan tunjukkan. Step dia senang je semua. Umur Hatiah dapat tak tu? Dapat. Okey. Jadi panjang sisi yang paling panjang 647. Mana yang paling panjang? 7. 7. Jadi kita letak 7. Sama dengan 6 dengan 4. 6 tambah 4. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi masing-masing cuba tekan 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat berapa? 49. 49. Cuba tekan pula 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dapat berapa? 62. 52. Soalan cikgu, mana yang lagi besar? 49 ke 52? 52. 52. Jadi yang besar tu mesti dia terbuka. Yang belah terbuka mesti menghadap kat yang lagi besar. Jadi dekat sini kalau kamu tengok ni, rasa-rasa dia bersudut tegak ke, sudut tirus ke, sudut cakar? Tirus. Iya, ini adalah segitiga bersudut tirus. Itu cara dia. Jelas ke semua soalan A ni, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Cuba masing-masing selesaikan pula soalan B. Bagi tahu cikgu, dia segitiga apa? Tegak ke, tirus ke, cakar? Cuba buat, cuba buat. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Tepat pukul 9.59. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, boleh buat Rania. Rania boleh buat ke tu Rania? Soalan B.
Okey, Ummu Atia boleh buat ke tu? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan buat soalan B. Sekarang cikgu nak tanya. Mana yang paling besar? 20 ke 16 ke 12? 20. 20. Letak 20 sorang-sorang sama dengan ambil 12 tambah 16. 12 tambah 16. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang kamu tekan kalkulator 20 kuasa 2. 20 kuasa 2 dapat berapa semua? 400. 400. Sekarang 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 dapat berapa semua? 400. 400. Kalau kiri dengan kanan sama, tengok ni, kalau dia dalam keadaan sama, maksudnya dia dalam keadaan bersudut tegak. Itu cara kita nak tentukan dia jenis apa. Jenis segitiga apa. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Macam tu je. Okey, sekarang masih lagi menentukan jenis segitiga. Masih lagi menentukan jenis segitiga. Kita akan buat soalan yang tak nampak pula segitiga dia. Dia just tunjuk panjang je. Macam mana nak selesaikan? Senang je. Okey, jadi dekat sini cikgu akan buat A, kamu akan buat B dan C. Okey, kita pergi kepada soalan A. Step yang sama macam tadi, 2, 5 dengan 6. Mana yang lagi panjang? Mana yang paling panjang? 2 ke 5 ke 6? 6. Jadi kita letak 6. Sama dengan ambil 2 tambah 5. 2 tambah 5. Kemudian kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 dapat berapa semua? 36. 36. Sekarang tekan 2 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapat berapa semua? Dapat berapa? 29. 36 dengan 29 mana lagi besar? 36. Jadi yang belah terbuka mesti menghadap 36. Mana yang belah terbuka? Ni dia. Jadi dekat sini dia adalah segitiga bersudut cakah. Itu cara dia nak tentukan kita punya segitiga apa. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat B. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 2 minit. B. Cuba tentukan di segitiga jenis apa. Cuba buat soalan B tu. Cuba buat hantar kat cikgu, hantar kat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Bagus, senang je kan? Kristina, dapat ke tu Kristina? Okey, bagus Rania. Okey, tepat pukul 10.05, cikgu akan tunjukkan dia punya jawapan.
Boleh. Jibril dapat ke Jibril? Tengah buat. Tengah buat. Okey, jadi habis dah masa. Okey. Jadi cikgu akan mula selesaikan soalan B. Cikgu nak tanya 8, 10 dengan 12. Mana sisi yang paling panjang? 8 ke 10 ke 12? 12. 12. Sama dengan 8 dengan 10. Kita letak sama dengan dulu sebab kita tak tahu. 8 tambah 10. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kita guna sama dengan dulu sebab kita tak tahu mana lagi besar ke, lagi kecil ke, sama ke. Okey. Jadi sekarang kita buat. Tekan kalkulator. 12 kuasa 2. Masing-masing cuba tekan. 12 kuasa 2 dapat berapa? 12 kuasa 2 dapat berapa semua? 144. 144. Kemudian tekan pula 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 dapat berapa? 164. 164. Okey, 164. Mana lagi besar? 144 ke 164? 164. 164. Jadi yang menghadap, yang terbuka ni mesti menghadap 164. Jadi kita tengok 164 lagi besar, dia pandang ke kiri, ni pandang ke kiri. Jadi bermakna ini adalah bersudut tirus. Itu cara dia. Jadi B itu adalah bersudut tirus. Jelas ke soalan B? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, sekarang last sebelum lepas ni kita nak buat soalan statement pula. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, cuba selesaikan soalan C. Bagi tahu cikgu ni segitiga jenis apa? Cuba buat. Cikgu bagi masa 2 minit. Nak kerusi ni. Okey, bagus. Dah dah hantar dekat cikgu. Hantar je tau. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh ke cikgu mula buat soalan C? Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi mana yang paling panjang dekat sini? 2.4 ke 2.5 ke 0.7? 2.5. 2.5. Kita letak je 2.4 tambah 0.7. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sekarang cuba tekan kalkulator. 2.5 kuasa 2 dapat berapa semua? Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 6.25. 6.25. Tekan pula yang sebelah tu. 2.4 kuasa 2 tambah 0.7 kuasa 2 dapat berapa semua?
6.25. Iya, 6.25. Jadi kiri dengan kanan tak ada siapa-siapa lagi besar, tak ada siapa-siapa lagi kecil. Nilai dia sama. Bila kiri dengan kanan baru kita panggil sama. Jadi dekat sini bila sama, maksudnya dia adalah bersudut tegak. Jadi inilah cara kita nak tentukan segitiga tu bersudut tirus ke, cakah ke, bersudut tegak menggunakan teorem Pythagoras. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Inilah cara dia, cara nak tentukan, cara nak selesaikan. Okey, habis dah. Okey, jadi sekarang kamu dengan cikgu tak lama, ada lagi 20 minit je. Ada lagi 20 minit je. Jadi 20 minit ni cikgu akan manfaatkan untuk jawab soalan A, B, C, D. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan A. Cikgu bagi masa 2 minit. Bagi tahu cikgu sama ada cuba dulu. Cuba dulu. Sama ada kaki meja tu dipasang tegak ke ataupun condong. Okey, 2 minit dari sekarang. 2 minit dari sekarang. Tepat pukul 10.13 cikgu akan mula tunjukkan jawapan A. Cuba buat semua. Okey, bagus. Okey, bagus. Buat. 1 minit lagi. 10.13 cikgu akan mula tunjukkan terus jawapan dia. Kristina dapat buat tak tu Kristina? Madinah dapat buat tak tu Madinah? Tengah buat. Tengah buat. Okey, habis dah masa sekarang 10.13. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Macam mana kita nak tahu dia dipasang tegak? Abu ni membaiki kaki sebuah meja Jepun telah patah. Rajah di bawah menunjukkan ukuran kaki meja tu adalah kaki meja tu dipasang tegak. Okey, cara dia kamu keluarkan mana yang paling panjang? Paling panjang 18. 18. Kita keluarkan macam tadi. Okey, 18 kemudian ambil 6 tambah 17. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey, masing-masing. 18 kuasa 2. Cuba tekan kalkulator. 18 kuasa 2 dapat berapa? 324. 324. Okey, tekan pula. 6 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 dapat berapa? 325. 325. Jadi 324 ni tak sama dengan 325. Jadi dia tak dipasang tegak. Kenapa? Kalau dia dalam keadaan tegak, nilai dekat kiri kena sama dengan nilai dekat kanan. Contoh, nilai dekat kiri kena sama dengan nilai dekat kanan. Tu maksud cikgu. Jadi kalau kita nak cek dia tegak ke tak,
Maksudnya nilai dekat kiri kena sama dengan nilai dekat kanan. Tu cara dia. Tegak ni maksudnya dia segitiga bersudut tegak. Jadi bila dia segitiga bersudut tegak, kiri dengan kanan kena sama. Jelas ke soalan A? Boleh faham penjelasan cikgu? Boleh. Okey, bagus. Okey, habis soalan A, kita pergi kepada soalan B. Bagi tahu, tiang tu tegak ke condong? Macam tadi, jalan kerja dia tak panjang pun. Jalan kerja dia tak panjang pun semua. Okey, jadi cuba selesaikan. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba buat. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh je tanya cikgu. Okey, bagus. Ada yang dah hantar kat cikgu? Okey, 1 minit lagi. Jibril dapat buat ke Jibril? Tengah buat. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan B. Sebatang tiang dengan tinggi 8 meter. Ini tinggi dia iaitu 8 meter. Kemudian seutas tali daripada puncak tiang pergi kepada tanah, kita ada dia bagi 12 meter. Okey, kemudian tali tu banyak tanah. Hujung tali dengan hujung tiang tu adalah 7 meter. Jadi segitiga ni segitiga apa? Ingat cara dia adalah kita cari yang paling panjang. Paling panjang nombor berapa dekat sini? 7 ke 8 ke 12? 12. 12. Kita letak aja dulu sama dengan. Okey, ada 8 dengan 7. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. 12 kuasa 2 dapat berapa semua? 144. 144 sama dengan tu tak bubuh lagi 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 dapat berapa semua? 113. 113. Jadi dia tak sama. Kalau dia sama, dia dapat 90 darjah. Bila 90 darjah, dia tegak. Tapi sekarang dia tak sama. Jadi bila dia tak sama, maksudnya tiang tu dalam keadaan condong. Jelas ke semua soalan B? Boleh faham? Boleh. Jalan kerja dia tak panjang pun. Okey, jadi dekat sini kita pergi pula kepada soalan C. Jadi kita pergi kepada soalan C. Bagi tahu keadaan, keadaan dekat mana dinding tu dalam keadaan tegak. Cuba buat soalan C. Okey, cikgu bagi masa dalam 2 minit. Ni senang macam tadi, senang. 2 minit je cikgu bagi. Tepat pukul 10.21, cikgu tunjukkan jawapan dia. Lepas tu kita pergi kepada soalan terakhir, habis dah kelas kita.
Okey, bagus. 1 minit lagi semua. Okey, 1 minit habis. Okey, jadi ini soalan second last tau semua. Masing-masing kita pergi kepada soalan C. Okey, sebuah tangga dengan panjang 2.5 meter. Maksudnya tangga ni tangga ni panjang dia adalah 2.5 meter. Bersandar pada dinding bangunan. Oh, ini adalah dinding bangunan dia. Jarak antara kaki tangga tu adalah 1.5 meter. Jadi dia suruh bagi tahu berapa situasi dekat sini untuk jadikan dia untuk menjadikan dia dinding tu dalam keadaan tegak. Jadi cara dia kita buatlah teorem Pythagoras. Jadi kita keluarkan segitiga, kita dapat sini 2.5 meter, sini 1.5 meter dan sini adalah X. Ini adalah sudut 90 darjah. Daripada sudut 90 darjah kita tengok depan dia 2.5. Sama dengan 1.5 tambah X. Kita keluarkan. Inilah dia punya teorem Pythagoras yang kita kena selesaikan. Sebab apa? Sebab kita nak tahu X ni kena berapa baru dinding tu tegak. Sebab tu kita cari X tu. Jadi 1.5 pindah ke sebelah. Dia jadi tolak 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya 4. Kuasa 2 pindah ke sebelah jadi punca kuasa 2. Jadi kita dapat X sama dengan 2. Bila dinding dalam keadaan tegak? Bila X sama dengan 2, maksudnya inilah situasi dinding dalam keadaan tegak. Itu cara dia. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham? Boleh. Ada soalan dia suruh tentukan apa keadaan dinding tu dalam keadaan tegak, bila dia dalam keadaan tegak. Maksudnya kat situ kita kena selesaikan guna teorem Pythagoras. Okey, last. Dah last. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Masing-masing boleh buka kamera sebab kita nak pergi dah kepada soalan yang terakhir. Soalan D adalah soalan yang terakhir. Siapa yang boleh buat soalan D ni maksudnya dia boleh faham tajuk ni dengan baik. Okey. Jadi soalan D cikgu bagi masa lama sikit. Cikgu bagi masa 4 minit. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera sebagai cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok soalan terakhir ni masing-masing tengah buat ke tak. Okey, jadi boleh buka kamera sambil-sambil kita buat soalan yang terakhir. Cepat buka kamera. Jadi boleh mula soalan di 4 minit cikgu bagi masa. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Okey, cuba selesaikan. Cubalah Madinah cuba selesaikan. Mia cuba buat soalan ni Mia. Ilman cuba buat soalan ni. Rania, Ummu Atiyah cuba. Kristina, Jibril, Arif. Kelas ni ramai sikit cikgu ingat nama. Yang lain pun cikgu ingat. Takkan cikgu nak sebut semua. Okey. Jadi cuba selesaikan soalan D ni. Cuba buat soalan D ni. Okey. Tengok soalan D. Kalau kamu dapat buat soalan D, maksudnya kamu boleh faham tajuk ni. Okey. Cuba selesaikan. 3 minit. 10.27. Cikgu terangkan. Lepas tu habis dah kelas kita. Arif boleh dengar ke suara cikgu Arif? Arif tak dengar. Boleh cikgu. Okey. Arif. Cuba buat soalan ni Arif. Cikgu tak dapat skrin lah cikgu. Apa? Tak dapat skrin. Yang cikgu share tu. Tak nampak skrin? Oh, sekejap cikgu share lagi sekali nampak? Nampak. Okey, cuba buat.
Okey, 1 minit lagi semua. 1 minit lagi. Cikgu nak tengok berapa ramai orang buat. Bukan. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan mula selesaikan. Jadi dengar ke suara cikgu semua? Okey, baik. Raja di bawah menunjukkan ABCD. Okey, ABCD. PQRD ialah segi empat sama. Apa maksud segi empat sama? Segi empat sama ni adalah panjang yang sama. Contoh kalau A ke C 24, maksudnya C ke D pun 24. A ke B pun 24 dan B ke D pun 24. Sekarang diberi A ke R. Daripada A pergi kepada R, dia bagi 40 cm. Sekarang dia nak apa? Cari luas. Tiba-tiba pula nak cari luas. PQRD. PQRD. Dia dalam keadaan segi empat sama. Kamu kena jumpa satu je sisi, kamu boleh terus dapat nilai luas PQRD. Cara dia adalah yang pertama, kamu keluarkan dia punya segitiga bersudut tegak. Okey, jadi ini segitiga bersudut tegak dia. Mana 90 darjah dia? Ini 90 darjah. Paling panjang 40. 40 sama dengan 24 tambah daripada C pergi ke R. C, R. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi daripada sini kita boleh dapatkan panjang CR. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi 24 pindah ke sebelah, kita akan dapat negatif 24. Okey, 40 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 1024. 1024. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 1024 dapat berapa? 32. 32. Maksudnya daripada C ke R adalah 32. Sekarang kita boleh dapat D ke R ni. Kita boleh dapat D ke R ni. Macam mana kita nak dapat D ke R? Cikgu nak tanya kamu. Macam mana kita nak dapat D ke R? Cikgu buat terbalik pula. 32 tolak 24. Iya, daripada sini D ke R sama dengan 32 tolak 24. 32 tolak 24 dapat berapa semua? 8. 8. Maksudnya sini 8. Bila sini 8, sini pun 8, sini pun 8, sini pun 8. Jadi bila dia minta luas, panjang darab lebar. Panjang dia 8, lebar dia pun 8. Jadi kita dapat 8 darab 8. 8 darab 8 dapat berapa semua? 64. 64. Inilah luas PQRD. Jadi clue dia dekat bahagian sini. Nak dapatkan CR. Ini dia teorem Pythagoras yang kita guna. Habis dah kelas kita untuk hari ni. Boleh salin. Boleh salin. Ambil gambar. Ambil gambar. Ini adalah perkaitan. Ini bab luas. Ini bab segitiga bersudut tegak, teorem Pythagoras. Dia campur dua bab. Itu maksud cikgu. Cikgu dah bagi tahu dah awal. Form 3, Form 4, Form 5 kamu jumpa teorem Pythagoras ni banyak ada dalam bab lain. Jadi daripada Form 1 kukuhkan kita punya fundamental tentang teorem Pythagoras. Okey semua, jelas ke lesson untuk hari ni? Boleh faham?
Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang masa pun dah 10.31. Cikgu harap jelas. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada apa-apa kurang jelas, kurang faham, bagi tahu cikgu. Boleh WhatsApp cikgu. Okey semua, selamat malam, selamat berehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, sama-sama. Okey.